Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis Tuan Haji Rosli, yang saya hormati Timbalan Pengerusi Perkis Tuan Haji Suhaib, dan juga Syekh Muhammad Mahadat kita, dan juga semua barisan ahli jabatan kuasa Surah Al-Muttaqin, dan juga ahli-ahli Perkis dan semua penduduk setempat di Taman Mereka ni. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur kita selepas 3 tahun misalnya kita dah dapat buat program sumbangan Ramadan. Alhamdulillah tahun ni dapat juga kita teruskan program sebagaimana sebelumnya. Alhamdulillah dapat juga kita menyampaikan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, ibu tunggal dan semua yang memerlukan. Sempena bulan Ramadan ni, sesungguhnya dalam bulan Ramadan ni adalah waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Di samping kita berpuasa, bulan Ramadan sangat-sangat dituntut untuk kita banyak-banyakkan bersedekah. Dan insyaAllah pada petang ni saya akan menyampaikan sedikit tazkirah Ramadan berkenaan dengan kelebihan berpuasa kepada kesihatan, dan juga bagaimana cara terbaik untuk kita berbuka puasa secara sihat. InsyaAllah puasa adalah satu bentuk ibadah yang telah difardukan sebagaimana ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ni semua orang tahu dan biasa kita baca, yang mana Allah menyebut bahawa difardukan kita berpuasa untuk umat Muhammad, dan juga sebagaimana difardukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Antara iktibar yang kita boleh ambil daripada ayat ni adalah sebenarnya sebelum umat sebelum Nabi Muhammad, umur diorang semua panjang, kan? Orang tak boleh umur panjang beratus-ratus tahun kalau tak sihat. Maksud dia umat sebelum Nabi Muhammad ialah umat-umat yang sihat, sebab tu boleh hidup beratus tahun. Di situlah peranan berpuasa ni sebagai salah satu strategi untuk kita kekal sihat. So kalau kita berpuasa Ramadan ialah salah satu cara untuk badan kita sebenarnya servis balik. Badan kita memulihkan balik kesihatan kita bagi yang sakit, kan? Bagi yang ada banyak masalah kesihatan, inilah waktu dia. Bagi orang yang ada masalah berat badan, ini jugalah waktu ni. Tapi kadang kenapa kita tengok dalam bulan Ramadan, makin puasa makin sakit, makin puasa gula makin tinggi, makin puasa darah tak turun-turun, makin puasa berat lagi naik pula. Itu lagi dahsyat lah. Mesti ada sesuatu yang salah yang kita buat dalam kita berpuasa, yang mana salah berlaku ialah sebab tu berbuka puasa. Sebab tu dalam kita berbuka puasa, kita kena tengok-tengok apa yang kita makan. Dalam Al-Quran Allah banyak kali menyebut bahawa lihatlah makanan kamu, kan? So, Allah suruh kaji makanan ni, jangan main makan saja. Jadi kita kena ada ilmu pemakanan. Itulah sebenarnya bidang saya, iaitu bidang nutritional medicine, iaitu bagaimana kita memahami pemakanan dari konsep pencegahan penyakit dan juga merawat penyakit. So dalam konteks pemakanan ni, kalau kita rujuk Al-Quran, Allah ada nyatakan dalam surah Yasin. Surah Yasin ayat 33, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habba faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min thamarihi wa ma'adathu aydihim afala yashkurun. Ayat 33 hingga ayat 35. Apakah kepentingan ayat ni? Ayat senang mengajar kita untuk makan cara yang betul. Apa maksud wa ayatul ard? Sesungguhnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Bumi yang mati aku hidupkan, daripadanya aku keluarkan habba. Habba ialah biji-bijirin. Tapi dalam konteks Malaysia, makanan biji-bijirin yang kita makan adalah beras atau nasi. So makan nasi dan beras itu sihat, tak ada masalah. Tapi apa-apa dalam Al-Quran ni dia nyatakan dua perkara dalam pemakanan. Aspek yang pertama tentang pemakanan ialah makanan tu kena halalan thayyiban.
kena halal dan juga baik. Maksud baik juga menyihatkan. Jadi makanan kita perlu difikirkan dalam konteks kesihatan. Jangan main tibai dia makan, kan? Apa lalu kata orang, apa lalu semua masuk kan. Tak kira, asal sedap pedal. Itu masalah tu. Sebab tu kena berkira-kira juga tentang faktor kesihatan. Lagi satu rules dalam Quran Allah menyebut tentang makanan ialah ayat yang mengatakan wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan melampau. Itu lagi satu. Jadi faktor makan ni juga ialah faktor jumlah yang kita makan. Berapa banyak yang kita makan. Jangan asyik nak makan je kerja dia, dah belum makan banyak-banyak. Itu yang jadi masalah. So, Allah dah sebenarnya menyarankan kaedah memakan secara sihat dalam Quran. Yang pertama, kita kena pilih halalan, thayyiban. Yang kedua, jaga dari segi jumlah. Lepas tu Allah menyarankan juga banyak pengambilan makanan yang tertentu dalam Quran. Antaranya ayat saya bacakan tadi. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Yang mana Allah cakap daripada tanah yang hidup tu aku tumbuhkan buah anggur dan buah kurma. Sebab kita tengok depan kita ada buah kurma sekarang nak buka puasa ni, kan? So makan buah kurma adalah salah satu kaedah pemakanan yang sihat. Walaupun ada diabetes, orang ada diabetes boleh makan kurma, yang tak boleh makan satu karung. Kena faham tu. Jangan cakap tak boleh makan, tu salah. Boleh makan. Makan setakat 3 biji, 7 biji, tak ada hal. Makan je macam biasa. Sebab kurma ni adalah contoh buah-buahan yang sangat tinggi serat, kaya dengan vitamin, kaya dengan mineral, kaya dengan potasium, magnesium, terutama lagi satu dia kaya dengan zat besi. So kalau wanita-wanita yang mengandung, wanita-wanita yang dalam pantang ada masalah kurang darah, antara buah-buahan yang paling baik untuk mengembalikan balik darah yang sihat ialah pengambilan buah kurma setiap hari. So pengamalan kurma tu sangat bagus. Jangan cakap buah kurma buah tak elok, itu menentang ayat Quran. Ayat Quran suruh makan kurma. Lagi satu kelebihan buah kurma adalah kepada ibu-ibu yang mengandung. Terutama di trimester yang terakhir tu, dalam masuk 7-8 bulan tu, waktu tu paling baik wanita mengandung mengamalkan kurma sebab dia akan membantu untuk memudahkan bersalin. Dan juga dia akan meningkatkan paras hemoglobin darah, menjadikan kalau bersalin jadi darah tak jatuh sangat. Jadi badan tu jadi kuat untuk bersalin. So kalau ibu-ibu tak nak kena scissor, tak nak kena potong ni, ingat saya doktor jangan lupa. Kalau tak nak kena scissor, amalkan buah kurma. Sebelum bersalin, korang ni 3 bulan sebelum bersalin, insyaAllah mudah bersalin sebab ada bahan dalam kurma tu yang membantu memudahkan buka pintu masa nak bersalin. Kalau tak, kadang-kadang tak buka pintu ni masalah utama, banyak berlaku pada wanita sekarang. Pintu tak mau buka, adalah kena scissor. Itu yang kena, itulah petua dia sebenarnya. Allah dah ajar dalam Quran suruh makan kurma, tapi kita takut makan kurma. Kononnya diabetes. Tak betul. Kajian-kajian saintifik menunjukkan pengambilan buah kurma adalah salah satu buah yang bagus untuk mengawal gula darah. So itu semua pendapat-pendapat yang tak baca jurnal. Sebab tu ini bidang saya lagi tahu lah. Yang kedua Allah sebut lagi buah anggur. Buah anggur juga antara buah yang sihat, tinggi antioksidan. So pengamalan anggur dan kurma adalah salah satu contoh pengamalan buah-buahan sihat sebagaimana yang disarankan oleh Al-Quran. Dalam ayat itu juga mengatakan apa? Wa fajjarna fiha minal uyun. Maksudnya dalam pengambilan minuman. Kalau kita nak minum air putih, air kosong ni, kita kena pilih sebagaimana Quran sebut, wa fajjarna fiha, tu maksudnya kami pancarkan dari air, mata air. Uyun dia lah, mata air. Maksudnya air yang daripada mata air ialah air yang bermineral. Air tu kena ada mineral. So air yang tak sihat ialah air yang tak ada mineral. Contohnya air RO. Pengambilan air RO secara berterusan sebenarnya tidak sihat. Kita kena ambil air mineral. Air paip kita tu memang air mineral, tapi kena tapis, kena buang klorin dia menggunakan penapis. Lepas tu pastikan kita ambil air yang bermineral. Tapi kalau kat rumah ada mesin RO, jangan buang pula. Boleh guna, tapi bila buat air, perah limau. Letak sedikit garam, itu untuk menambahkan mineral dalam air. Itu kaedah dia. Sebab itu adalah saranan daripada surah Yasin tadi. Nampak tak? So kalau nak minum air yang terpancar dari bumi, iaitu air mata air. Sebab tu dalam dunia ni
Air yang paling baik, air yang paling berkhasiat, yang paling berkat ialah air Zam-Zam. Air Zam-Zam ialah contoh air mineral. Faham tak? So lepas ni pengamalan kita setiap hari, pastikan kita mengambil banyak air yang ada mineral. Seterusnya ayat tadi cakap liya'kulu min thamarihi wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Supaya mereka makan dari samarihi. Samarihi itu ialah buah-buahan. Maksudnya Allah suruh kita makan buah-buahan. Ikut kajian statistik Kementerian Kesihatan Malaysia yang dilaporkan pada tahun 2020, masyarakat Malaysia ni sangat kurang makan buah dan sayur. Itu yang perubahan yang kita kena buat. Kita kena mula banyak makan buah, tapi bukanlah banyak-banyak sekaligus, tapi kena makan buah setiap hari. Kalau boleh setiap kali makan kena ada buah. Bukan banyak tapi kena ada. Bukan saya suruh makan sampai satu tandan pisang, tak adalah. Sebiji pisang sebelum makan, sebiji sebelum makan, tak ada masalah. Kan macam itulah. Sebiji oren sebelum makan, sebiji oren sebelum makan, tak ada masalah. Jangan makan satu karung oren, memanglah tak termakan pun. Itu kaedah yang betul. So pemakanan buah tu memang saranan Quran. Sebab ujungnya Allah cakap liya'kulu min thamarihi wa ma amilat aydihim, yang mana mereka usahakan. Buah-buahan ni sebenarnya kita kena tanam. Kan? Wa ma amilat aydihim afala yashkurun. Allah cakap kau tak bersyukur ke? So orang yang tak nak makan buah ialah orang yang tidak bersyukur. Nampak tak? Sebab buah-buahan ialah nikmat syurga. Kita semua ni buat kerja amal, bagi sedekah, berpuasa, salat sebab nak masuk syurga. Ada orang tak nak masuk syurga? Habis tu Allah bagi pinjam satu nikmat syurga kat dunia ni, buah-buahan. Kita tak nak makan. Sombong sungguh. Sebab tu Allah cakap afala yashkurun. Orang yang tak nak makan buah, kufur nikmat. Nikmat Allah dah bagi, kau tak nak makan. Nampak? Ini Quran yang sebut. Dari segi sains, memanglah makan buah-buahan tu memang sihat. Penting. Tapi kena ikut rules tadi. Kan? Halalan, tayyiban. Kena makan buah yang halal. Ada tak buah tak halal? Ada buah tak halal, buah curi. Pergi curi orang dia buah makan, itu haram. Tak. So, tayyiban dah ada dalam tu, tapi tak halal sebab buah-buah ada juga. Jadi kenalah ambil buah yang beli sendiri lah, yang halal kan. Ada, nampak tak? Lagi satu dalam Quran sebut wa kulu wasrabu wala tusrifu. Kalau nak makan buah agak-agak lah. Jangan melampau-lampau, sebab nanti kalau banyak sangat gula boleh naik tinggi. Itu kena hati-hati juga. Tapi kena makan walaupun ada diabetes. Itu kena faham. Kan? Sebab tu lagi satu makanan yang Allah sarankan dalam Al-Quran ialah pengambilan makanan dari laut. Kan? Sebenarnya dalam Quran sebut uhilla lakum saydul bahri. Aku halalkan bagi kamu segala dari laut. Kita tak sepatutnya takut makan makanan laut, melainkan you allergic tu cerita lain lah. Kan? Makan ikan, makan udang, makan sotong. Banyak orang menyalahkan udang, sotong ni semua sebagai punca gout. Lagi satu salah. Gout bukan punca makan sotong dengan udang. Kan? Negara yang paling banyak makan makanan laut ialah Jepun. Jepun ni paling rendah kadar gout. Kan tak? Tapi antara negara yang paling tinggi kadar gout ialah Malaysia ni. Kenapa orang Malaysia banyak kena gout? Semua kaya-kaya nak makan udang. Udang sekilo ke? Udang sekilo berapa? Hari-hari beli udang ke? Apa salahkan udang ni? Apa yang kita hari-hari makan? Tapi sebenarnya itulah punca gout. Kita tak perasan. Dia 1 kilo RM2.5. Itulah dia gula pasir. Gula pasir sebenarnya adalah punca gout. Kita salahkan udang dan sotong. Itu salah. Itu silap kita sebenarnya. Itu kesalahan kita. Sebab tak ada ilmu yang betul. Sebab tu dalam pengamalan makanan sihat, kita kena ada ilmu. Sebab tu ayat pertama yang Allah turunkan dalam Al-Quran ialah Iqra. Kenapa Allah cakap Iqra sedangkan Nabi Muhammad tak kerti baca? Sebab ayat tu untuk kita. Untuk umat Muhammad. Iqra maksudnya cari ilmu. Kalau kita ni bertahun-tahun sekolah, daripada tadika, masuk sekolah rendah, sampai sekolah menengah, masuklah matrik ke apa, lepas tu masuk universiti, belajar untuk kerja. Betul tak? Tu nak kerja yang elok dan sebagainya. Bukanlah salah, tak salah. Tapi kenapa bab kesihatan kita tak nak tuntut ilmu? Masalahnya kalau kita tak sihat, kita akan habis segala kita punya pencarian.
Nak berlaku. Orang tak sihat tak boleh nak kerja. Kan? Dia tak ada kerja, macam mana dia nak cari pencarian? Jadi dia ni masalah. Sebab tu kesihatan tu penting. Sebab kalau kita sihat, insya-Allah kita boleh usahakan untuk bekerja. Jadi ilmu kesihatan tu yang paling penting untuk kita. Dan itulah yang sebenarnya saya duk apa kan? Saya duk ajar masyarakat seluruh Malaysia tentang pemakanan yang betul, tentang bagaimana sebenarnya nak makan yang betul dan apanya konsep-konsep pemakanan yang salah. Sebenarnya makanan yang berbahaya untuk kesihatan ialah makanan proses, bergula tinggi, bertepung gandum tinggi dan juga ada margarin yang tinggi dengan trans fat. Itu yang kena elakkan ataupun dikurangkan. Bukan takut makan buah. Ada satu lagi makanan yang kita cukup takut nak makan. Kan? Yang dimomok-momokkan sebagai makanan berbahaya, tersumbat jantung dan sebagainya. Apa makanan tu? Daging haiwan. Sedangkan dalam Quran Allah ni cerita pasal haiwan ternak yang kita makan. Ini bukan satu ayat. Satu surah tu nama dia Al-An'am. Kalau kita tengok dalam surah Al-An'am ayat 142. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha. Kulu mimma razaqakumullah wa la Kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa maksud ayat tadi? Sesungguhnya binatang ternak tu untuk kamu tunggang dan kamu sembelih. Tuan cakap, makanlah dari rezeki yang baik yang Allah bagi. Maksud dia makan daging haiwan ialah rezeki yang baik. Hari ni kita ada lembu, kita ada ayam. Baguslah, tidak masalah. Makan, jangan takut. Selama ni kita ditakutkan dengan isu kolesterol. Makanan-makanan tu memang tinggi kolesterol, tak ada masalah, makan aja. Kajian terbaru menunjukkan makanan berkolesterol bukan punca sakit jantung. Faham tak? Lepas ni jangan takut lah kita makan kambing. Habislah kambing hari ni. Habislah kambing hari kan. Licin lah kita. Tahu makan je. Tak ada masalah sebenarnya. Sebab Allah dah cakap itu rezeki yang baik. Dan Allah cakap jangan ikut jejak langkah syaitan dalam ayat yang sama. Maknanya kalau orang takut kambing, takut makan makanan ternak, ikut jejak langkah syaitan. Faham tak? Sebab makan daging haiwan ialah sunnah. Bukan Muhammad je, daripada Nabi Ibrahim dah start makan haiwan, daripada Nabi Adam pun dah makan haiwan. Itu yang kita tak sedar. Sebenarnya ini amalan sunnah. Yang selama ni yang menakut-nakutkan kita makan haiwan ialah dakwah Yahudi. Faham tak? Lepas ni balik pada sunnah. Tapi of course, ingat rule nombor 2 dia apa? Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan boleh, minum boleh, jangan melampau. Kalau saya kata boleh makan daging, jangan pergi makan seekor kambing. Melampau lah. Agak-agak je. Tapi kaedah makanan kita yang biasa makan daging sebenarnya tak ada masalah. Kan? So jangan kita salah konsep. Kita kena faham bahawa pengambilan daging, pengambilan makanan laut, ini adalah contoh-contoh makanan dipanggil sebagai natural food atau makanan asli. So pengambilan makanan seharian, pengambilan makanan-makanan asli dalam pemakanan seharian kita, itulah kunci kesihatan. Tapi dalam pemakanan kita jangan lupa lagi satu benda, nama dia tak makan. Apa nama tak makan tu? Puasa. Itulah yang kita buat hari ni. Kita puasa daripada subuh tadi. Lepas nak tunggu maghrib, tak berapa minit lagi kan? Dalam lebih kurang 40 minit lagi kita akan berbuka. Tapi ingat, berbuka bukan lesen untuk kita makan secara berdendam. Tahu makan berdendam? Macam tak pernah jumpa lauk 10 hari. Semua dah. Makan macam biasa saja. Jangan kita melampau-lampau. Ini kadang masalah ni bulan Ramadan ni. Pergi ke bazar Ramadan. Tu dia. Datang balik bulan Ramadan 2 beg kiri kanan. Kena ingat kita puasa ni beribadah. Bulan Ramadan ialah bulan ibadah, bukan bulan mentega darah. Dia bukan bulan untuk makan suka-suka, tak boleh. Itu menyalahi konsep dan semangat Ramadan. Ramadan mengajar kita untuk berjimat-jimat. Ramadan mengajar kita untuk bersedekah.
Kalau nak pergi pasar Ramadan boleh, silakan pergi, beli banyak-banyak, bagi kat jiran-jiran. Itu betul. Jangan semua 10 bungkus kita nak telan. Memang tak habis ya. Semua beli 10 bungkus, bagi jiran keliling. Menyebar-nyebarkan lagi sedekah. Itu yang betul lah. Adik-adik betul-betul minat nak bagi ceramah ke adik? Itu je sebenarnya. Dan bila kita bersedekah, antara keutamaan kita bersedekah ialah pada anak-anak yatim. Kan? Anak-anak yatim ni adalah satu sumber pahala pada kita. Jangan kita sia-siakan bulan Ramadan ni. Sebab tu kita buat majlis macam hari ni, tujuan kita supaya kita sebarkan juga benda-benda yang baik, kan? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena bertolong-tolong dalam kebaikan dan takwa. Dan itulah matlamat berpuasa. Ujung ayat tu ialah la'allakum tattaqun. Macam mana nak dapat takwa? Inilah dia apa yang kita buat. Kan? Kita sama-sama meraihkan orang berbuka puasa, kita bagi sumbangan dan sebagaimana. Bukan semua orang rezeki dia sama. So bagi yang lebihkan memberi. Kan? Bukan lebih simpan duduk di sini. Sebab semua harta ni tak ada nilai dalam kubur nanti. Dia hanya akan nilai dalam bentuk mata wang yang dipanggil sebagai pahala. So carilah pahala sebanyak-banyak di Ramadan. Antara pahala mudah yang kita boleh amalkan, sebab ramai anak yatim ni, cuba cari seorang-seorang, kosok kembali masing-masing. Banyak dosa akan berguguran bila kita pegang kepala anak-anak yatim ni. Sebab tu saya duduk pegang dari tadi. Sebab kita ni semua manusia, banyak dosa. Tak ada manusia yang tak berdosa kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan dalam konteks tu, sunnah Nabi ialah satu ikutan yang terbaik. Kalau sunnah Nabi itu makan kurma ialah terbaik. Nabi juga makan buah tin, Nabi juga makan buah anggur, Nabi juga makan daging haiwan, makan ayam, makan kambing, makan lembu dan sebagainya. Memang itu adalah sunnatullah. Memang dah jadikan kebiasaan sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Kalau kita baca dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim, bagaimana Allah hantar 2 malaikat berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Sebab malaikat tu nak pergi jumpa kaum Nabi Lut, nak terbalik kaum Nabi Lut ni. Dia singgah sekejap jumpa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghidangkan anak lembu panggang. Maksudnya Nabi makan lembu, Nabi Ibrahim makan lembu. Habis sekarang ni kita takut makan kambing pasal apa? Kita takut makan lembu pasal apa? Sebab kita ni hanya memandang dunia tanpa kita tengok Al-Quran. Sebab tu dalam Islam tiada pemisahan antara agama dan kehidupan. Kalau orang Islam berfahaman bahawa dunia ni lain, agama lain, itu sekular. Itu fahaman sekular, tak betul. Sebab kalau Quran sebut makan daging tu sihat, makan daging tu sihat. Itu yang betul. Kalau Quran cakap makan madu tu sihat, makan madu tu sihat. Sebab khusus untuk madu, Allah sebut lagi ayat tentang madu, fihi syifa'ul linnas. Dalam madu tu ada ubat untuk manusia. So kalau orang sakit, sepatutnya kena amalkan madu. Bukan kita takut madu, diabetik boleh makan madu ke? Diabetik boleh. Kajian-kajian saintifik, kalau kita rujuk kat jurnal-jurnal perubatan, semua menunjukkan orang diabetes boleh makan madu. Syaratnya madu asli. Sebab tu sebenarnya sains dan Al-Quran dia selari. Tak ada isu pertentangan antara sains dan Al-Quran. Sebab kebanyakan ahli-ahli sains dulu adalah ulama Islam. Sebab tu kita ni kadang banyak dah distort kita cara berfikir tentang pemakanan. Sebab tu saya nak betulkan, kita hanya mengira makanan dari aspek calories. Bukan soal kalori sebenarnya, kan? Dari segi pemakanan, kalori ni benda yang paling luaran, paling tak boleh pakai lagi. Yang kita kena nilai kesan makanan pada sistem metabolisme tubuh dan kesan vitamin mineral dalam makanan tu kepada kesihatan kita. Sebab badan kita ni memerlukan banyak vitamin, mineral, antioksidan, anti macam-macam di dalam badan, anti-inflammation dan sebagainya. Yang mana hanya ada dalam makanan asli. Kan? Makanan proses biasanya tak ada vitamin. Kan? Sebab tu kalau kita tengok gula pasir, kalau tengok dia hanya ada 2 je kandungan. Dia tak ada vitamin, dia ada glukosa, dia ada fruktosa. Kalau kita tengok madu, dia komplit. Dia ada vitamin, mineral, ada macam-macam antioksidan, antiviral dan segala khasiat yang mana manusia masih belum habis lagi kaji dalam madu. So pengamalan madu tu adalah salah satu kaedah untuk terus kekal sihat. Jangan takut makan madu. Okey. Buah-buahan pun sama. Kita jangan takut walau ia ada diabetes. Jangan cakap orang diabetes tak boleh makan durian. Salah. Orang diabetes boleh makan durian. Yang tak boleh makan ialah 10 biji. Kalau makan 1-2 ulas apa masalah? Tak ada masalah.
Tapi sebelum nak start makan buah-buahan, kena berhenti makan makanan proses dulu. Orang ada diabetes yang ia kena berhenti ialah gula pasir, tepung gandum, margarin dan krimes, dan juga makanan proses yang lain yang bersepah di pasaran. Kena kawal, saya tu susah nak berhenti. Tapi kena jaga-jaga. Kena kurangkan seminimum yang mungkin. Barulah kawalan diabetes itu jadi cantik. Dan satu lagi kaedah untuk orang ada masalah diabetes dan berat badan ialah mengamalkan makanan yang ada lemak sihat. Sebab lemak sihat tu akan menurunkan hormon insulin, menyebabkan kita mudah nak bakar lemak. Sebenarnya ramai dah lama tak jumpa saya berdepan. Ramai jumpa saya dekat YouTube, dekat Facebook, dekat TikTok, semua ingat saya gemuk. Bila datang jumpa depan-depan, terkejut. Doktor kurus dia. Cuma dia apa rahsia? Rahsianya saya bedal gearbox. Saya makan nasi lemak hari-hari, saya makan biryani, saya makan kambing. Saya makan segala daging-daging semua saya bedal. Sebab tu saya slim. Orang tak percaya, dah depan mata dia pun tak percaya lagi. Saya pun pelik lah. Sebab apa? Bezanya kita lah ilmu. Saya dengan ilmu ni saya enjoy makan, saya enjoy ya. Nasi Arab bedal, memang kambing aja saya minum nasi Arab. Kalau orang kenal saya 20 tahun dulu, memang lain badan saya. Sangat besar kan. Berat saya ingat saya pernah timbang sekali lah. Berat saya 98 kilo. Mak aku ingat. Sejak tu saya tobat lah. Aku terus. Masa tu cik manis ada, darah tinggi ada, gout ada. Badan pula gemuk. Semua hilang. Selepas 20 tahun. Ada yang tak kaya, ada orang ingat saya ada diabetes. Mana saya ada diabetes? Saya tak ada diabetes. Saya tak ada diabetes, tak ada masalah sebenarnya. Semua dah hilang. Siapa cakap diabetes tak boleh-boleh? Dia soal ilmu sahaja. Dan saya dah membuktikan, dah beribu follower saya. Tengok dekat sini. Kita kat sini ada berapa ratus orang. Dekat tu, dekat live saya tu ada 200 lebih. Ada 400 orang dengar ceramah ni. Alhamdulillah. Kan? Sebab tu semua sebenarnya bergantung pada ilmu kita. Sebenarnya selama ni ilmu yang diajar ialah salah. Kita ucapkan selamat datang pada ahli parlimen Kota Melaka gitu, bagi Hu Poi Tiam. Alhamdulillah, insyaAllah sahabat bersama-sama kita dalam program ni. Baik. Okey, terima kasih dia juga memberi sumbangan pada program ni. Sebab tu kita jemput sama-sama pada hari ini. Yalah, dia memang ahli parlimen kawasan kita. Dan bersebenda pula sekarang ni kerajaan pusat dan kerajaan negeri pun dalam kerajaan perpaduan yang sama. Tak ada masalah pada kita untuk meraihkan YB kita. InsyaAllah ucapkan terima kasih YB sebab datang. Setelah kita teruskan lagi. Dia bukan sampai pukul 7 ya. Sambung lagi. Nak bagi sumbangan dulu. Okey, kita break sekejap. Kita break sekejap. InsyaAllah kita sambung lepas ni dengan bagikan sumbangan. Kita akan jemput YB kita untuk bagi sumbangan. Jangan sampai situ saja. Setakat ni lepas ni kalau ada masa kita akan sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.